Oke, salam dan salam sejahtera. Dan hari ini ada satu lagi berita panas ya, yang membabitkan bekas ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Parti Pribumi Bersatu Malaysia ya, telah mengumumkan di laman media sosial bahawa beliau telah pun menyertai ya, Parti Keadilan Rakyat, iaitu Dr. Muhammad Faiz Naaman, dan seorang lagi iaitu Adun Dengkil yang juga mantan Ketua Armada Selangor, iaitu saudara Adlif Hasan yang diterima sebagai ahli PKR yang baru. Ini yang saya lihat di laman media sosial, banyaklah yang dia ulas di situ. Cuma kalau kita lihat ya, kita tidak naklah mereka-mereka yang menyertai Parti Keadilan Rakyat ini daripada parti lain, dan akhirnya kita lihat apabila berlakunya siri lompat-melompat yang telah pun diketuai oleh Azmin Ali suatu masa dahulu berlaku lagi. Ini adalah satu yang amat membimbangkan lah, terutamanya ahli-ahli Parti Keadilan dan juga otai-otai reformasi. Perkara ini selalu berlaku dalam mana-mana parti. Jadi menurut saya lah, sebagai anggota parti, saya harap kehadiran ya orang seperti Muhammad Faiz ni, yang sebelum ini kita lihat dia mengkritik ya Parti Keadilan Rakyat, dan saya pernah membalun ni. Habis-habisan saya balun dia suatu masa dulu, kerana dia ada mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang telah pun menyinggung ya Parti Keadilan Rakyat. Hari ini apabila beliau menyatakan bahawa telah diterima sebagai anggota Parti Keadilan, maka mudah pada saya harap MB Selangor yang mana beliau lebih berpengalaman dalam politik dan juga sebagai seorang YB hari ini, harus melihat bahawa kalau dia nak masuk silakan, tetapi bagi dia jawatan yang paling rendah, iaitu seperti mana anggota-anggota lain yang menyertai parti ini, dan mereka bermula daripada bawah. Jangan ada di antara mereka ni yang pandai-pandai letak ada jawatan. Dan sekurang-kurangnya dalam tempoh pilihan raya akan datang ataupun PRN akan datang, mereka ini hanya dibenarkan membantu parti dan tidak dijadikan sebagai calon. Kerana ramai lagi mereka-mereka yang hebat, ramai lagi pejuang-pejuang parti yang begitu lama ya berjuang, dan mereka tak dapat jadi calon pun, dan tak dapat apa-apa manfaat pun duduk dalam parti, tetapi mereka tetap berjuang. Mereka-mereka yang baru nak menjejak kaki ke dalam parti, dan mereka ini adalah pernah mengkritik parti, serta mereka pernah pegang jawatan-jawatan yang tinggi dalam parti mereka. Pada saya ya, apabila mereka dah tak boleh cari makan dalam parti mereka, mereka pergi ke dalam Parti Keadilan, dan akhirnya nanti satu persatu di antara mereka ni, dan akhirnya dia akan ada satu kumpulan. Kumpulannya mereka akan mencucuk dan melibatkan anggota kita terpengaruh, dan akhirnya satu langkah baru lagi akan terjadi. Jadi kenapa kita perlu ambil orang seperti ini? Tidak ada lagi ke orang yang di luar sana untuk kita nak bawa dalam parti kita ini? Jika mereka ini hebat sebagai seorang tokoh muda, pada saya mereka kena tunjukkan diri mereka daripada bawah, dan akan disokong oleh anggota parti untuk mereka naik. Kerana kita tahu ya, contohnya kita nak duduk sebagai ketua cabang di dalam Parti Keadilan ini, kita perlu bertanding, perlu mendapatkan jawatan itu, tidak semudah-mudah itu. Dan kita juga nak duduk dalam Majlis Pimpinan Pusat ya, MPP kalau di Parti Keadilan. Kalau mereka adalah Majlis Pimpinan Tertinggi iaitu MPT, mereka juga perlu bertanding. Jadi saya harap kalau dia kena bertanding untuk jawatan-jawatan ini. Jangan bagi dia jawatan-jawatan mudah kepada mereka yang datang daripada parti lain, yang kita tahu latar belakang mereka yang akan bakal menyusahkan parti kita. Ini yang saya lihat. Jadi isu dia nak masuk dalam parti kita ni, biar dia masuk jadi ahli biasa. Dan kalau mereka nak naik, bertanding. Jangan bagi mereka ruang. Sekarang ini apabila Parti Keadilan dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menjadi Perdana Menteri, dan kita tahu ya, apabila jadi kerajaan ni banyaklah jawatan-jawatan yang diintai oleh orang luar di luar sana. Kerana mereka fikir bahawa parti kita ini akan memberi mereka ruang dan memberi mereka pekerjaan yang melibatkan jawatan-jawatan penting. Contoh di Selangor hari ini, dia tahu Selangor kita juga kerajaan, begitu juga di pusat kita juga kerajaan, maka mereka masuk dalam parti kita ni adalah untuk mencari ruang untuk kepentingan mereka sendiri. Kenapa dia tak masuk parti PAS ke, tak masuk parti UMNO ke, tak masuk parti yang lain ke? Banyak parti dalam Malaysia ni. Kenapa dipilihnya juga Parti Keadilan Rakyat? Masuk amanah ke? Jadi kalau dulu dia berada dalam Parti Bersatu ini kita tahu dia adalah umpama parti
UMNO, iaitu parti yang kata nak menegakkan hanya untuk orang Melayu. Tapi hari ini dia tiba-tiba masuk dalam Parti Keadilan. Perjuangan itu saya lihat dah lari. Tidak seperti mana perjuangan mereka. Dalam Parti Keadilan ni kita tahu berbilang bangsa, berbilang agama ada dalam ni. Jadi bermacam-macam. Dan parti ini juga berada di Sabah dan Sarawak. Jadi Muhammad Faiz kalau duduk dalam parti ini, lama-lama dia jadi perkauman. Apa yang kita lihat? Dulu kita letak beberapa individu yang pernah duduk dalam parti kita ni. Daripada parti UMNO contohnya, macam Saifuddin Abdullah. Kita tengok betapa ekstrimnya orang seperti Saifuddin Abdullah itu hari ini. Banyak lagi yang kita lihat. Azmin Ali saja sekarang ni, agenda politik dia sudah terlalu melencong. Dulu dia tidak menunjukkan bahawa sikapnya perkauman dan sebagainya. Tapi hari ini kita boleh nampak. Begitu juga yang lain-lain. Mereka bermain dengan sentimen orang Melayu, sentimen agama. Jadi saya tak nak mereka ini menyusup dalam parti dan akhirnya membuat perangai. Betul kita manusia ini, betul kita ahli politik ini, betul kita sebagai parti-parti politik ini, kita seperti roda, kita tak tahu, kita tak ada musuh. Musuh juga hanya sementara dan akhirnya kita boleh bergabung bila-bila masa. Tetapi langkah awal untuk kita menyelamatkan daripada anak-anak muda yang seperti Muhammad Faiz ini untuk kita letak dalam parti kita, pada saya tidak bersesuaian juga. Ramai lagi anak-anak muda luar sana. Kita boleh gunakan pepatah hilang satu tumbuh seribu. Dia ini pada saya tidak penting, tapi kalau dilihat oleh mungkin MB Selangor rasa bahawa boleh dia nak membentuk, silakan. Tapi saya harap jangan menyusahkan parti. Kerana saya risau, bukan sahaja yang duduk dalam parti ini bukan MB Selangor seorang, bukan sahaja parti ini milik satu orang. Parti ini milik semua mereka yang jadi ahli. Dan paling saya sedih, ramai lagi otai-otai reformasi di luar sana yang sampai hari ini kita lihat ada yang dah meninggal, tidak mendapat kebajikan apa-apa. Sedangkan tokoh-tokoh baru yang pandai dok bersilat sana bersilat sini akhirnya dapat jawatan. Akhirnya mereka boleh bertanding, mereka boleh dapat gelaran dan sebagainya hari ini. Jadi saya tidak nak parti ini rosak disebabkan oleh satu atau dua orang daripada Parti Bersatu masuk dan menyusup dan akhirnya nanti mereka berpaling tadah. Jika mereka boleh berpaling tadah dengan parti mereka kerana tidak dapat bertanding, kerana tak dapat jawatan, apatah lagi dengan Parti Keadilan Rakyat yang memang susah. Jangan dia masuk nanti, dia dapat jawatan itu, dapat jawatan ini, dan akhirnya jadi pertikaian, perbalahan di antara kita dalam parti. Kerana apa? Ramai ketua-ketua cabang, ramai kepimpinan-kepimpinan negeri, ramai pengurusi-pengurusi negeri yang tak dapat jawatan. Tapi tiba-tiba orang seperti ini masuk dalam parti dapat jawatan, memang marahlah parti nanti, memang marahlah anggota parti. Jadi nilai sendiri, fikir-fikirkan. Saya cuma mampu untuk mengulas berkenaan dengan isu ini. Saya memang dulu pernah membalun Muhammad Faiz ini teruk-teruk kerana saya memang tak setuju dengan idealisme dia. Sebelum dia nak menyertai kita hari ini, semasa dia dalam Bersatu, dia keluar kenyataan macam-macam tentang Parti Keadilan dan juga kepimpinan Datuk Seri Ibrahim. So itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Thank you.